السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمائه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, keafiatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala kulli hali wa ni'mah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, pada kali ini pertemuan yang kedua lah. Kita nak baca kitab Al-Kabair. Pertemuan yang kedua bagi membacakan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Pada bulan lepas, Alhamdulillah, kita dah pengenalan kitab secara ringkas lah. Dan kita juga berkenalan dengan Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah, sedikit biodata dia, Alhamdulillah. Dan pada bulan lepas juga kita telah masuk apakah itu dosa besar. InsyaAllah pada malam ni sampailah giliran untuk kita baca dulu muqaddimah pengarang. Sebab tu di antara yang penting bila mana tuan-tuan, puan-puan sekalian beli satu kitab. Tak kiralah kitab bahasa Arab ke bahasa Melayu, kalau kita mungkin tak sempat nak baca dah. Mungkin dengan kesibukan kerja, mungkin kalau kita baca dua muka pun, tapi kata guru kami, jangan tinggal baca muqaddimah kitab. Kerana pada muqaddimah kitab tu, kita akan dapat pengenalan kitab tu. Kitab ni nak bahas pasal apa, cerita pasal apa. Jadi sebab tu setengah orang ni dia beli banyak kitab, dia tak sempat baca. Bila dia baca muqaddimah, seolah-olah dah ada dalam kepala dia. Kalau ada masalah ni nak rujuk kitab mana? Masalah ni nak rujuk kitab mana? Sebab dia dah baca muqaddimah. Bagus kadang tu kita beli kitab, orang kata kita kan, orang kata, saya pun di Mesir minat juga beli kitab. Kadang orang kata kan, berbeli kitab banyak-banyak tak baca juga. Kan? Kitab banyak tak baca juga. Kita jawab semula, dah engkau ni yang tak beli kitab memang dah tak baca betul. Kita boleh jadi ada peratus lah, baca juga, kadang tak baca. Tapi kalau dia yang tak beli tu, memang kita terkonfirm tak baca lah. Tapi paling kurang kita katalah keadaan-keadaan tu ada yang baik, ada yang tak baik. Cuma kata guru kami jangan tinggal baca muqaddimah. Jadi insya-Allah sebelum kita masuklah pada malam ni, dosa besar yang pertama iaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Kita nak baca dulu muqaddimah pengarang kitab kita ni lah, iaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kerana pada bulan lepas, ingat saya kita belum baca lagi muqaddimah dia. Cuma insya-Allah, sebagaimana bulan lepas kita sebutlah, kita nak ulang sedikit, kita ambil pendapat siapa. Iaitu kalau orang tanya, apa makna dosa besar? Kan, kalau orang tanya kita, apa makna dosa besar? Jadi kita ambil pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata ta'rifan Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim. Dia kata penjelasan yang terbaik dalam menghuraikan maksud dosa besar. Kita dah baca bulan lepas. Kita ulang sedikit lah. Sebab kita nak masuk muqaddimah pengarang ni. Kita nak ulang apakah itu makna dosa besar. Iaitu kata Al-Imam Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim, setiap dosa yang disertai nas Al-Quran ataupun sunnah dan ijma' ataupun ijma' ulama' ijma' bahawa ia adalah dosa besar, dijanjikan hukuman yang berat, hukuman had atau sangat diingkari. Maksudnya tuan-tuan, takrifan ni dia jami' dan mani'. Tuan-tuan baca ayat Al-Quran ataupun baca hadis Nabi,
Ataupun ada ijma' sahabat, ijma' para ulama kata, ini dosa besar, memang itu dosa besar. Ataupun tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, dijanjikan hukuman yang berat, itu dosa besar. Ataupun jumpa dalam Al-Quran, nas Al-Quran, ataupun nas hadis Nabi, dihukumkan dengan hukuman had, maka itu dosa besar. Dan yang last sekali, amalan itu kalau sangat diingkari, itu juga dosa besar. Ini kita kata definisi kepada dosa besar itulah. Dan insya-Allah seterusnya kita nak masuk mukadimah pengarang kita lah, Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama sekali, mana-mana kitab lah, mana-mana pengarang, penulis lah ataupun tuan-tuan sendiri, kalau tulis kitab mesti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para guru kita bila baca mukaddimah pengarang ni, dia tulis bismillah. Bismillah tu pun dia syarah juga. Kerana para ulama ni bila ditulis bismillah bukan saja-sajalah, ada tujuan dia. Tapi saya nak kongsikan secara ringkas lah dengan muslimin dan muslimat sekalian. Bila kita sebut bismillah ni, perkara yang selalu kita baca lah. Saya nak tanya tuan-tuan, ataupun kalau kita buka tafsir, para ulama sebutlah, Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, maha penyayang. Dengan nama Allah, kita sebut sifat dia dua, yang maha pemurah, maha penyayang. Tuan-tuan rasa lengkap tak ayat tu? Sempurna tak ayat tu? Ada jawapan tak? Saya buat contoh bahasa Melayu beginilah. Dengan sebuah kereta yang cantik lagi mewah, saya berhenti ayat tu. Tuan-tuan rasa lengkap tak? Tuan-tuan faham tak kalam saya? Dengan sebuah kereta yang cantik lagi mewah, saya berhenti. Tuan-tuan faham tak? Tak faham. Maksudnya ayat ini belum lengkap lagi. Samalah dengan bismillah yang kita baca tu hari-hari tuan-tuan. Dia tak lengkap lagi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Kita berhenti, tak lengkap. Jadi kata para ulama, kita kena takwil ataupun kita kena ta'yin dia. Tentukan berdasarkan pekerjaan yang kita nak buat, baru lengkap. Kalau contoh ayat bahasa Melayu tadi, dengan sebuah kereta yang cantik lagi mewah, saya menaikinya ke sekolah. Baru orang faham ayat tu. Sama juga bismillah ni. Sebab tu kita kata selalu baca Ustaz bismillah. Kata ulama-ulama dulu kata bismillah ni kalau yakin, jalan atas air pun boleh kan. Tapi kita buat tak jadi sebab apa? Mungkin sebab kita tak faham. Kita pun tak tahu. Tapi kata para ulama dia kena ta'yin berdasarkan pekerjaan yang kita nak buat. Macam Al-Imam Az-Zahabi inilah. Bila mana dia tulis bismillah dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang, aku menulis. Ataupun tuan-tuan nak minum air contoh dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang, ashrab, aku minum air. Maksudnya ta'yin tu dalam hati tuan-tuan lah. Tak perlu bahasa Arab pun tak apa. Al-am, aku bermain. Tak perlu bahasa Arab, niat dalam hati. Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang, Aqra, aku membaca. Sebab tu tujuan tuan-tuan baca bismillah tu apa? Ada tujuan dia. Kalau nak baca Quran lah tu. Kalau nak bermain, bismillah pun nak bermain. Sama jugalah Al-Imam Az-Zahabi, dia nak menulis kitab, dia bermula dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang, aku menulis. Itu antara tafsiran para ulama kita lah. Cuma sedikit lagi berkenaan Al-Fatihah, berkenaan dengan bismillah ni. Sebab ayat yang selalu kita baca. Mudah-mudahan selepas ni kita baca bismillah, kita baca dengan makna. Bukan kita baca sebab kita hafal je. Kadang bagus dah faham makna dengan nama Allah, maha pemurah, maha penyayang tu bagus dah. Tapi itu baru satu lapis saja. Sebab tu kalau kita buka tafsir, kita akan faham bismillah ni. Allah, hebat para ulama kita syarah bismillah ni. Antaranya tuan-tuan, sedikitlah sebelum kita baca mukaddimah ni. Pada bismillah tu. Yang ni ulama kita syarah juga. Pada bismillah tu. Bismillah. Asalnya itu kita terjemah dengan kan? Dengan. Ismun, nama. Jadi dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Ni kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, dia banyak makna lah. Dia panggil harfu jar kan. Dia tengok keadaan ayat tu, dia boleh jadi banyak makna. Tapi pada bismillah ni yang kita selalu baca, kata para ulama, di sini babul isti'anah. Al-isti'anah. Memohon pertolongan. Sebab tu sebenarnya tuan-tuan, bila mana kita baca bismillah, dekat depan tu memberi makna kita pohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Berapa ramai hari ni tuan-tuan kita baca bismillah hari-hari.
Bahkan dalam mazhab Syafi'i, rukun. Mazhab Syafi'i dia menjadi satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah tu rukun. Kalau tinggal bismillah, maksudnya Al-Fatihah tu tak lengkap, maka tak sah salat mazhab Syafi'i. Tapi kita baca bismillah hari-hari paling kurang 27 kali solat fardu kan. Kalau kita dah 27 kali ke, wallahu alam. Tapi kita baca, kita tak rasa pun yang sebenarnya ini kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan selepas ni tuan-tuan, bila kita baca bismillah, hadirkan dalam diri kita dengan pertolongan Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, aku salat, aku membaca, aku menulis, aku meminum. Itu dari sudut makna kalau kita belajar tafsir, kita akan rasa Allah. Sebab tu kita bismillah ni hebat tuan-tuan. Kalau nak cerita tentang bismillah ni banyaklah. Kisah-kisah salafus soleh kan, baca bismillah macam-macam jadilah. Tu tuan-tuan pun mungkin dah biasa dengar. Cuma fokus saya mudah-mudahan untuk diri saya lah. Bila mana kita baca bismillah, kita hadirkan perasaan-perasaan tadi. Baru dia jadi insya-Allah. Jadi Imam Zahabi dia mulakan mukaddimah dia bismillah. Bahkan setiap ulama bila mana dia tulis kitab dia bismillah. Begitulah tuan-tuan juga. Nak tulis ke nak buat sesuatu pekerjaan, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Kadang tu orang kita ni sedikit lah. Orang kita ni bismillah ni bila nak baca Quran baru dia ingat bismillah. Kalau pekerjaan lain dia tak ingat kan. Kalau nak baca Quran dia akan automatik ingat. Tapi cuma saya ada baca satu pendapat para ulama kita lah. Di antara bismillah dengan isti'azah, bila nak baca Al-Quran, isti'azah lebih utama tuan-tuan. Bahkan kalau nak baca Quran tak payah baca bismillah pun sebenarnya. Kena dimulai dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kecuali tuan-tuan mula dengan awal surah. Baru baca bismillah. Kalau tuan-tuan kan biasa tuan-tuan baca satu muka, dua muka. Okay, hari yang ketiga, tengah surah Al-Baqarah. Sebenarnya tak perlu bismillah dah. A'udzubillah. Yang dituntut, kalau kita tengok nas-nas Al-Quran, yang dituntut isti'azah. Yang ni penting lagi daripada bismillah. Tapi orang kita ni kadang tu bismillah lebih utama daripada isti'azah. Itu kita kena betulkan lah. Kecuali bila mana dimulai dengan awal surah, barulah baca bismillah. Boleh ya? Kecuali surah At-Taubah tak ada bismillah. Itu dia sudut penerangan para ulama kita lah. Cuma kalau kita lihat, saya sendiri mungkinlah bila nak baca Quran, kita nampak bismillah tu. Tapi pekerjaan lain tak nampak sangat. Tapi sebenarnya Masya Allah, kalau kita mula pekerjaan kita dengan bismillah, maka berkat dia insya-Allah. Ada hadis Nabi kan, fahuwa aqta. Kalau tak mula dengan bismillah, fahuwa aqta. Dia terpotong. Kata para ulama, terpotong apa? Terpotong keberkatan dan sebagainya. Wallahu alam. Itu bismillahirrahmanirrahim secara ringkas. Okey, Al-Imam Zahabi mulai kitab dia dengan bismillah dan seterusnya saya turut terjemah bahasa Melayu lah. Kitab yang saya guna ni pun memang bahasa Melayu lah. Wahai Tuhanku, permudahkanlah dan bantulah. Kata Syekh Al-Imam Al-Zahabi Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi. Semoga Allah mengampuni dia. Yang ni pengarang lah ni tulis apa? Penerbit kitab ni yang tulis nama dia. Okay. Segala puji bagi Allah atas nikmat keimanan dengannya. Dengan kitab-kitab para rasul, para malaikat dan segala ketentuannya. Ini antara yang kita boleh ambil lah tuan-tuan. Bila mula nak tulis kitab, tuan-tuan jangan lupa baca bismillah. Seterusnya apa? Puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, selepas puji, selawat kepada Nabi. Sebab tu yang ni terjemahan ni. Segala puji bagi Allah tu apa? Alhamdulillah lah tu. Atas nikmat keimanan dan seterusnya. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad, seluruh ahli keluarga dan para penolong baginda. Dengan selawat yang berkekalan yang membolehkan kita berada di samping baginda di syurga, tempat tinggal yang kekal abadi. Okay, ini mukaddimah dia. Lalu dia masuklah. Dia kata ini adalah sebuah kitab yang berguna untuk mengetahui dosa-dosa yang besar secara umum dan terperinci. Ini mukaddimah Imam Zahabi sendirilah. Jadi tuan-tuan balik ni insya-Allah. Kalau tak ingat apa yang saya sebut, tuan-tuan boleh buka semula mukaddimah Imam Zahabi ni. Kitab ni nak cerita pasal apa ni? Kitab ni nak mengetahui dosa-dosa besar secara umum dan terperinci. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapatlah dalam pengajian kita ni. Semoga Allah menjauhkan kita daripada dosa-dosa besar tersebut dengan rahmatnya. Okay. Firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Imam Zahabi nakalkan sebut ayat Al-Quran
yang boleh jadi menjadi asas kepada penulisan kitab ini. Iaitu apa? Dalam surah An-Nisa ni lah. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kepada kamu untuk melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan, yakni dosa kecil kamu dan memasukkan kamu ke tempat yang mulia. Sebagaimana bulan lepas lah, saya bagi beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dosa besar ni, bila mana kita kenal dia, kita tinggal dia, fadilat dia sangat besar. Berdasarkan ayat ni lah, fadilat dia apa? Allah Ta'ala akan ampunkan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, antaranya dosa-dosa kecil lah, kata para ulama'. Dan seterusnya yang kedua, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurganya, yakni tempat yang mulia. Dan seterusnya, Imam Zahabi sambung lagi. Melalui nas Al-Quran ini, Allah Ta'ala telah menjamin orang yang menjauhi dosa-dosa besar untuk memasukkannya ke dalam syurga. Masya Allah. Sebagaimana saya sebut jugalah, nak jauh dosa besar, kena kenal dululah. Tak jadilah saya ni jauh dosa besar, tapi tak kenal tak jadi. Ya, Allah Ta'ala berfirman lagi, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta segala perbuatan yang keji, dan apabila mereka marah disebabkan perbuatan yang tidak patut terhadap mereka, mereka memaafkannya. Okey, seterusnya Allah Ta'ala berfirman lagi, الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Cuba tuan-tuan, puan-puan sekalian, perhatikan ayat ni baik-baik. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Saya baca terjemahan dia. Iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan segala perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil yang terlanjur dilakukan, maka itu dimaafkan. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Okey, ini ayat surah An-Najmi ayat 53 kan. Kalau tuan-tuan perasan dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut ada beberapa kategori ataupun pembahagian dosa ataupun jenis-jenis dosa. Yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut Al-Kabair. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli kitab ataupun tuan-tuan lihat terjemahan dalam bahasa Melayu, kebanyakan kitab-kitab diterjemah kabair dosa, ism dosa, fawahish dosa juga, lamam dosa. Sedangkan sebenarnya kalau tengok ulama kita kaji, setiap perkataan tu dia berbeza. Dia ada terjemahan yang berbeza lah, dia ada tingkatan-tingkatannya, dan cara kita nak bertaubat pun berbeza. Yang pertama, kalau kita boleh kongsi sedikit pada ayat ni, Allah Ta'ala sebut Al-Kabair. Alladzina yajtanibuna kabairal itsm, iaitu dosa-dosa besar. Yang ni tingkatan paling tinggilah, dosa-dosa besar. Cara bertaubat dia macam mana? Sebagaimana kita sebut pada bulan lepas lah, Imam Nawawi sebut. Cara dia tak lain tak bukan, mesti bertaubat. Dan bertaubat ni tuan-tuan semua dah belajar lah. Taubat ni dia ada 3 rukun dia. Ingat lagi ya? Taubat mesti ada 3 rukun ni. Maka kalau buat je dosa besar, mesti dengan ni. Nak hapuskan dosa besar ni dengan taubat. Ini kategori yang pertama, Al-Kabair, paling tinggi. Yang kedua, pada surah An-Najmi ni Allah Ta'ala sebut wal fawahish. Kalau orang kita sebut fawahish ni pun sebenarnya terjemah dosa juga. Tapi dengan lebih teliti, para ulama kita kaji bila Allah sebut fawahish ni apa? Dosa yang menyebabkan pelakunya jadi hina. Dosa yang menyebabkan pelakunya jadi hina. Antaranya apa? Berzina, kan, rokok dan sebagainya lah yang seumpama dengannya, liwat. Sebab tu Allah Ta'ala bezakan tu. Tadi dosa besar, tapi fawahish ni pun kategori dosa besar juga. Tapi Allah Ta'ala sebut nak bagi peringatan kepada kita. Kalau kita buat, pelaku ni jadi hina. Sebab tu tuan-tuan lihat beza. Orang Melayu kita memang sangat praktikal lah dalam bab ni. Antaranya contoh dosa riba. Tuan-tuan tahu kan dosa riba ni Allah Ta'ala dan Rasulnya istihar perang. Tapi orang Melayu kita, bab riba, rasuah ni kita tak rasa sangat. Tapi kalau kita lihat orang tu, keluar penjara sebab apa tu? Berzina, kena tangkap khalwat, rogol. Kita rasa jijik sangat. Betul tak tuan-tuan? Sedangkan riba tu lebih berat lagi. Allah istihar perang. Bahkan tuan-tuan, kalau kita kata ada pemimpinan, inilah pemimpin yang tertinggi, kita kenal dia ni, main rasuah, riba.
Dia balik kampung kita, dia datang kampung kita, kita boleh salam cium tangan lagi, betul tuan-tuan? Boleh tunduk kepala lagi. Tapi kalau lihat anak orang lain keluar penjara, disabitkan tuduhan zina, jijik betul. Tapi kalau nak dibandingkan, riba tu lebih berat lagi tuan-tuan. Tapi kita kata benarlah firman Allah Ta'ala. Bila Allah sebut fawahish, dosa besar itu dia mengundang kehinaan kepada pelaku dia. Begitulah tuan-tuan, beza dia. Kita kalau kita terjemah, dua-dua ni kita terjemah dosa je. Okey, seterusnya yang ketiga. Pada ayat ni Allah sebut lagi, illal lamam. Kecuali salah silap yang kecil. Sebab tu perkataan lamam ni, orang kita terjemah dosa juga. Tapi sebenarnya bila sebut lamam, dia panggil siraruz dzunub. Maksiat yang kita buat min ghairi wuqu', yang tak sengaja. Maksiat yang kita buat dengan tak sengaja. Contoh terlihat, tu semualah. Jadi yang ni berbeza, cara bertaubat dia berbeza yang ni. Yang berzina, yang fawahish dengan kabair tadi tu mesti kena bertaubat betul-betul lah, 3 rukun tadi tu. Cuma kalau yang illal lamam ni, maksiat yang dilakukan dengan tak sengaja cukup. Yang ni kalau ambil wuduk, insya-Allah. Ambil wuduk, insya-Allah kita akan diampunkan. Kalau kita banyak berzikir, insya-Allah diampunkan dosa tu. Itu antara kelebihan lah, kita tahu jenis-jenis dosa ni. Nak tahu macam mana cara taubat dia. Okay. Dan yang keempat tak adalah. Yang keempat tak ada dalam surah ni. Yang kita baca dalam surah ni ada 3 saja. Cuma saya sempat rujuklah para ulama kita sebut ada 6 jenis-jenis dosa ni. Pembahagian dosa ataupun jenis dosa ni ada 6. Kita tambah lagi 3. Yang seterusnya khati'ah. Tuan-tuan lihat dalam Quran pun biasa terjemahan kesalahan lah, khati'ah. Tapi ulama kita Masya Allah teliti dia tuan-tuan. Dengan nas-nas Al-Quran, hadis Nabi yang umum. Dia kata khati'ah ni, antaranya ayat Al-Quran, mimma khati'atihim ughriku fa'udkhilu nara. Dia kata dosa kecil yang dibuat dengan niat. Dia berbeza dengan lamam tadi. Lamam tadi maksiat yang kita buat dengan tak sengaja. Tapi kalau sebut khati'ah, tuan-tuan saya rasa tuan-tuan biasa dengar lah ayat Al-Quran sebut khati'ah ni banyak sangat. Ini makna dia, kita kata dosa kecil yang kita lakukan dengan niat. Contoh apa? Datang ke masjid ni tengok kawan kita cantik selipar dia. Cantik tengok selipar dia kat luar tu, kita ambil letak kat lain sikit lah. Nak berdajal ke dia, contoh lah. Itu dosa kecil yang kita buat dengan sengaja. Yang ni pun sama tuan-tuan. Cara taubat dia antara ulama sebut, dengan ambil wuduk, solat sunat, banyakkan berzikir, insya-Allah terhapus dosa ni. Insya-Allah. Okey, dan yang seterusnya pembahagian dosa yang kelima, sayyi'ah. Yang ni pun tuan-tuan selalu dengar juga. Sayyi'ah ni kita terjemah kesalahan je, sayyi'ah. Khati'ah pun kita terjemah kesalahan juga. Tapi para ulama kita sebut sayyi'ah ni dia lebih kepada kesan daripada khati'ah yang kita buat tadi. Kesan daripada khati'ah ni dosa-dosa kecil yang kita buat dengan niat tu. Antaranya contohnya apa? Biasanya sayyi'ah ni macam pembalasan lah. Kita kadang tu anak tak sihat. Disebab dosa-dosa yang kita buat dengan sengaja tadi. Dosa kecil. Tapi kita buat dengan sengaja. Kadang tu kita tak ingat bertaubat. Allah balas kita dengan sayyi'ah. Antaranya ulama kita sebut kadang tu cepat je demam. Anak demam. Barang hilang. Benda-benda yang begitulah sayyi'ah. Okay, dan yang keenam, dipanggil sayyi'ah ni juga, dipanggil dosa sebab dosa yang dibuatkan, sebab dosa yang dibuat, Allah Ta'ala bagi uqubah. Sayyi'ah tu. Uqubahnya yang saya sebut tadi lah. Dan tu mudah, hilang barang dan sebagainya. Okey, dan yang keenam, yang terakhir sekali, jenis dosa, yang ni tuan-tuan pun mungkin selalu dengar, junah. Yang ni kalau tuan-tuan buka ayat, saya lupa, muka surat 32 saya ingat. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat tu kan. Ayat-ayat yang berkenaan dengan haji dan umrah tu. Banyak Allah sebut junah. Maksud junah ni kalau kita terjemah, tak ada apa-apa padanya. Maksudnya tak dosa lah, junah. Yang ni tingkatan yang paling rendah sekali lah. Yang paling rendah sekali. Pada juzuk 2 ada banyak cerita pasal haji. Ni junahun kan. Wala junaha alai. Kita terjemah tidak ada dosa. Tapi sebenarnya bila sebut dosa ni berat sangat. Junah ni tidak ada, maksudnya dia kecil lah. Tidak ada apa-apa, lebih kurang begitulah. Junah ni tingkatan yang paling kecil sekali dalam pembahagian dosa. Wallahu alam. Itu secara ringkaslah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, seterusnya kita sambung lagi mukaddimah Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi didatangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah kaffaratul lima bainahun ma lam tughshal kabair.
Solat 5 waktu dan hari Jumaat sehingga hari Jumaat seterusnya adalah penghapus dosa yang dilakukan di antaranya selagi tidak dilakukan dosa-dosa besar. Sebab tu pentingnya tuan-tuan, kita nak kena kenal dosa besar dulu. Sebab antara fadilatnya Jumaat di antara Jumaat ataupun solat di antara solat 5 waktu ni ada pengampunan dosa sebenarnya, kafarah. Allah nak ampun dosa kita. Tapi syarat dia apa? Satu, selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Jadi mudah-mudahan kita nak belajar dosa-dosa besar ni, kita nak sama-sama amal dan tinggalkanlah insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat fadilat ni. Okey, maka Imam Zahabi sambung lagi. Kita mesti mengenal pasti perkara-perkara yang tergolong dalam kategori dosa-dosa besar agar setiap Muslim boleh menjauhinya. Okay. Ulama berbeza pandangan tentang bilangannya. Ada yang mengatakannya 7 dan berhujah dengan sabda Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Sabda Nabi muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim disebut, jauhilah 7 dosa besar. Ada hadis Nabi yang membinasakan, al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Lalu Nabi sebut yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh manusia tanpa hak, keempat memakan harta anak yatim, kelima memakan riba, keenam lari daripada medan peperangan, dan yang ketujuh menuduh perempuan yang baik melakukan zina. Dengan hadis ni sebagian ulama kata dosa besar ni ada 7 je. Tapi pendapat Imam Az-Zahabi rahimahullah dia datangkan lagi. Sebab tu kita kena ikut ulama ni lah. Sebab ulama ni dia baca banyak dalil-dalil syar'i ni. Dia kata dalam satu riwayat dia jumpa, dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ni? Sahabat Nabi yang mulia. Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia. Bahkan tuan-tuan, seingat saya lalu kongsilah Ibnu Abbas ni antara rujukan besar mazhab Syafi'i rahimahullah, dia ambil pendapat Ibnu Abbas. Sebab tu tuan-tuan kena ingat nama sahabat ni. Kalau orang kata tengok mazhab-mazhab ni tak ikut Nabi ni, kalau ada orang buat tuduhan begitu, tuan-tuan kena ingat nama sahabat ni. Sebahagian besar dalam mazhab Syafi'i, pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i ni, akhir sekali pendapat tu sampai kepada Al-Imam Ibn Abbas rahimahullah. Siapa dia? Sahabat Nabi. Bila sebut sahabat, sahabat ilmu dia tak lain tak bukan daripada Nabi lah. Sebab tu Ahli Sunnah wal Jamaah dia kata sahabat ni kulluhum udulun. Sahabat-sahabat ni semuanya adil. Sebab apa? Bila sebut sahabat aja, ilmu dia datang daripada Nabi. Mustahil dia tipu. Okey. Jadi dalam mazhab Syafi'i, pendapat-pendapat kebanyakan dia sampai kepada pendapat Al-Imam Ibn Abbas rahimahullah. Okey, beliau berkata, dosa-dosa besar yang mencecah 70 dosa. Nampak tak? Kalau ikut hadis tadi betul. Setengah orang ni dia baca satu hadis Nabi, tengok riwayat Bukhari sahih, Muslim sahih, tengok tu, lepas tu orang lain salah. Jangan jadi begitu tuan-tuan. Ini nasihat untuk diri saya lah, terutamanya orang muda. Kadang kita baca satu kitab, kita jumpa satu hadis, ya betul sahih, tapi sebenarnya hadis Nabi ni banyak lagi, kan? Kita tak jumpa lagi Musnad Ahmad tu, ada berapa hadis tu, sampai 1 juta ke tak? Bukhari pun kita baca baru satu, ada 6,000 lebih hadis, kan? Ada kata 7,000 lebih. Tapi bila mana Al-Imam Zahabi ni dia baca banyak inilah nas-nas syarak ni, dia kata dia jumpa satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata dosa-dosa besar yang mencecah 70 dosa itu lebih dekat dengan kebenaran. Pendapat Ibnu Abbas kata dekat 70 dosa besar ni, itu lebih tepat lagi. Maksudnya kalau orang kata 7, betul hadis Nabi tu. Tapi tak semestinya walaupun 7, Nabi bukan nak menunjukkan hak 7, mungkin boleh jadi ada banyak lagi berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Ibn Abbas sendiri kata 70 ni lebih dekat dengan kebenaran, antaranya dinyatakan 7 dosa dalam hadis. 7 dosa dalam hadis tu antara yang terbesar lah. Bila Nabi sebut 7 tu antara yang terbesar. Sebab tu yang pertama sekali syirik tak ada khilaf para ulama. Okey, wallahu alam. Seterusnya Imam Zahabi sambung lagi. Sedikit lagi, mukadimah dia tak panjang sangat. Okey. Imam Zahabi kata, demi Allah, benalah kata-kata Ibn Abbas ini. Hadis berkenaan tidak membataskan jumlah dosa-dosa besar. Yang kata 7 tadi tu sebenarnya tak membataskan dosa-dosa besar. Tetapi perkara yang dipegang dan disokong oleh dalil ialah, yang ni penting. Yang dipegang dan disokong oleh dalil ialah sesiapa yang melakukan salah satu daripada dosa-dosa besar ini, sama ada yang ditetapkan hukumannya di dunia
seperti membunuh, berzina atau mencuri, atau dijanjikan balasan buruk di akhirat nanti seperti siksaan, kemukaan ataupun ancaman Allah, ataupun pelakunya dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya ia adalah dosa besar secara pasti. Walaupun tuan-tuan tak jumpa dalam hadis tadi, Nabi sebut 7 je yang kita baca. Tapi Imam Zahabi kata tadi kan, macam yang, sebab tu saya ulang pada mukaddimah tadi, apakah ta'rifan dosa besar? Maka mana kata kalau tuan-tuan jumpa, kita kata bertepatan dengan ta'rifan yang kita kongsi tadi, itu dosa besar. Walaupun bukan 7 tadi. Boleh tuan-tuan? Okey. Di samping itu, kita juga memahami bahawa sebahagian dosa besar lebih besar daripada yang lain. Sebab tu kita kata syirik yang pertama lebih besar daripada dosa besar yang lain. Tidakkah kamu melihat bahawa baginda telah mengatakan syirik kepada Allah itu termasuk daripada dosa-dosa besar dan pelakunya akan kekal di dalam neraka serta tidak diampunkan selama-lamanya. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, namun mengampunkan dosa selainnya, dosa selain syirik bagi sesiapa yang dia kehendaki. Sesiapa yang mensyirikkan Allah, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nanti insyaAllah dalam dosa besar yang pertama kita akan bahas secara detail lah. Kerana bukanlah maksud tak diampunkan tu, kadang orang silap faham lah, tak diampunkan tu bila mana dia tak bertaubat. Kalau maksudnya kita kata, kalau dia buat dosa syirik, lepas tu tak bertaubat, maka kalau dia mati masuk neraka lah. Tapi kalau dia taubat, insyaAllah Allah Ta'ala terima taubat dia. Kerana berbeza dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dosa besar yang lain kita buat, tak sempat, wal'iyadzubillah lah. Contoh dosa besar yang lain ni kita buat tak sempat nak bertaubat. Lalu kita mati, kata para ulama, diazablah di neraka sesuai dengan kadar dosa itu. Selepas tu insya-Allah kita akan masuk di syurga dengan rahmat Allah. Tetapi berbeza satu dengan syirik ni, kalau tak sempat bertaubat, maka kita kekal dalam neraka. Sebab tu jangan silap faham. Maksudnya kalau orang bertaubat, Allah terima taubat orang syirik ni. Boleh insya-Allah. Okey, seterusnya Allah Ta'ala berfirman lagi. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Ini jelas dalil. Sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah mengharamkan syurga baginya. Ayat jelas, tapi kata para ulama, kalau dia tak sempat bertaubat. Macam mana kita sebut tadi lah, kalau dia tak sempat bertaubat. Surah Al-Ma'idah. Oleh itu, maksud semua dalil yang terdapat dalam hal ini perlu digabungkan. Sabda Nabi SAW, saya baca terjemahan teruslah. Mahukah aku khabarkan tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Ini jelas Nabi sebut. Dosa yang besar di antara dosa-dosa besar. Baginda mengucapkannya sebanyak 3 kali. Para sahabat menjawab, bahkan ya, khabarkan kepada kami ya Rasulullah. Baginda bersabda, yang pertama menyekutukan Allah, derhaka kepada kedua ibu bapa. Baginda pun duduk sebentar. Baginda pun duduk setelah bersandar sebelum itu, kemudian bersabda lagi. Juga percakapan yang dusta. Abu Bakrah berkata, Rasulullah sentiasa mengulanginya sehingga kami berkata dalam hati, semoga baginda menghentikan kata-katanya. Masya Allah. Dalam riwayat ni Nabi sebut 3 perkara. Yang pertama syirik. Kalau riwayat yang kata 7 tadi, yang pertama syirik, yang kedua sihir. Selepas tu membunuh. Dalam riwayat ni Nabi kata yang pertama sihir, yang pertama syirik, yang kedua derhaka kepada kedua ibu bapa. Maksud yang ketiga Nabi kata juga percakapan yang dusta. Bahkan Nabi ulang banyak kali percakapan yang dusta, percakapan yang dusta. Sahabat pun kata dia berharap dalam hati dia ni semoga baginda menghentikan kata-kata tu. Maksudnya Nabi ulang banyak kali. Bahaya berkata dusta ni, bahaya tuan-tuan. Apatah lagi dusta itu atas nama Nabi, atas nama agama Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam, melalui hadis ini baginda menjelaskan bahawa percakapan yang dusta merupakan antara dosa terbesar di antara dosa-dosa besar yang lain. Tetapi tidak disebut dalam 7 dosa besar yang membinasakan. Begitu juga dosa derhaka terhadap kedua ibu bapa. Wallahu a'lam. Kita habis dah baca muqaddimah Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah
cuma sedikitlah dia khulasah daripada muqaddimah ni. Imam Zahabi kata kita kena jamakkan. Kita kena lihat pelbagai sudut daripada inilah dalil-dalil agama. Sebab tu secara kalau saya nak kiaskan, macam saya sebut tadilah, jangan kita jumpa satu perkara. Yang ni berlaku tuan-tuan. Sebab tu saya suka ulang perkara ni, terutamanya untuk diri saya. Kadang kita jumpa satu perkara kan, kita rasa kita dah betul. Bahkan kita kata, ya hadis ni sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kita lupa ada lagi hadis-hadis yang lain. Sebab tu saya nak buat satu contoh yang mudah-mudahan ada manfaat bersama lah. Mudah-mudahan ada kesedaran untuk diri saya dan tuan-tuan insya-Allah. Imam Zahabi nak kata kita kena tengok banyak riwayat. Tak boleh kata ada 7 je. Tuan-tuan boleh fahamlah perbahasan kita ni. Sebab banyak lagi riwayat kata ada 3 je. Dan 3 ni paling besar lagi kan. Saya nak kaitkan begini. Dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah, tuan-tuan tahu kan bila mana nak ambil tayamum macam mana? Tayamum muka dengan tangan sampai ke siku ke pergelangan tangan saja. Tuan-tuan buat yang mana? Sampai ke pergelangan tangan kan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Tapi dalam hadis, saya ingat saya dalam riwayat hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Bahkan Imam Bukhari itu mazhab Bukhari lah. Bukhari kata cukup kita tayamum ni muka dengan tangan saja. Tuan-tuan nak pakai yang mana? Hadis Bukhari tu. Tapi mazhab Syafi'i kata sampai ke siku. Nak pakai yang mana? Yang ni berlaku. Contoh ni contoh yang glamour lah. Antaranya gini, kita nak faham cara ulama istinbat. Cara ulama macam mana dia istinbat satu hukum tu daripada hadis. Okey, yang pertama sekali ya betul. Ada hadis dalam kita kata riwayat Bukhari, bahkan menjadi mazhab Bukhari, kalau nak tayamum ni cukup muka dengan pergelangan tangan. Tapi kalau orang tanya dah, kenapa dalam mazhab Syafi'i sampai ke pergelangan tangan? Okey. Sebenarnya ada riwayat yang lain lah. Ada riwayat yang lain walaupun sebahagian ulama kita kata dia mengkritiklah hadis tu, dia mungkin taraf dia lemah. Wallahu alam, mungkin dia tidak sahih, lemah. Cuma tengok cara ulama kita istinbat hukum. Okey. Yang pertama sekali, hadis riwayat Bukhari tu Nabi dia bukan nak tentukan hak sesuatu. Macam yang kita belajar ni lah. Okey, dia contoh ni tinggi sikit. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham lah. Dia berkenaan dengan usul fiqh lah. Okey. Walaupun hadis tu sahih, tapi sebenarnya Nabi dia bukan nak cerita hak sesuatu perbuatan tu. Kalau tuan-tuan perhati semula, saya ingat lupa jugalah riwayat Bukhari ni lebih kurang begini. Ada 2 orang sahabat ni, dia musafir. Dia musafir lalu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kedua-duanya. Inilah kita kata mimpi basah lah. Berjunub dan perlu kepada mandi. Lalu bila mana musafir ni tak ada air. Lalu 2 orang sahabat ni dia ijtihad. Seorang tu dia tak mandi. Yang seorang lagi tu dia bila dia kata tayamum ni, dia ingatlah bila tak ada air menggantikan air ni tayamum. Jadi kalau air ni kena meratakan seluruh badan, tayamum pun dia nak rata seluruh badan, lalu dia guling-guling di atas tanah. Dua orang sahabat ni. Ni riwayat Bukhari lah. Lalu bila sampai berita ni kepada Nabi, Nabi katalah okey, yang tak mandi pun Nabi tak larang lah dia, Nabi tak kata dia salah. Tapi yang kedua ni, yang guling-guling di atas tanah ni, Nabi kata begini, yakfiha hakadha. Nabi kata cukup kamu buat begini-begini. Maksudnya apa? Nabi bukan nak tentukan hak tayamum tu, tapi Nabi nak larang dia daripada sebab dia berguling-guling, mubalarah sangat. Boleh nampak tak contoh ni? Nabi nak kata begini, contohlah saya buat contoh yang lain. Tuan-tuan tengok jiran tuan-tuan, okay, contoh dia sembelih ayam. Dia sembelih tu pisau tu tak tajam, lepas tu dia buat macam kuat sangat lah, memang tak ada ihsan. Lalu tuan-tuan nak tegur dia macam mana? Cukup buat gini-gini je, jangan kuat-kuat sangat. Tuan-tuan akan kata begitu. Tapi adakah gini-gini tu hak kita nak memutuskan sembelihan tu? Tak juga kan? Maksudnya sebenarnya tuan-tuan ni nak larang dia daripada jangan buat kuat-kuat sangat. Sama juga pada hadis yang sahih ni, Nabi seolah-olah Nabi nak kata cukup kamu buat gini-gini je, janganlah sampai guling-guling begitu. Jadi Imam Bukhari tak apalah, dia faham. Okey, Imam Bukhari faham, okey, bila Nabi kata cukup gini-gini, itulah hak dia. Tapi tak, dalam mazhab Syafi'i dia kata hadis tu bukan menentukan hak. Kerana apa? Kerana ada hadis yang walaupun lemah, dia menentukan hak. Nabi ajar memang sampai kat sini. Jadi dalam mazhab Syafi'i, walaupun hadis tu lemah, dia kata yang tu Nabi ajar hak dia. Wallahu a'lam. Yang ni kita kata khilaf yang mu'tabar lah di kalangan para ulama. Cuma nasihat untuk diri saya lah. Bila sebut nasihat, bila kita sebut khilaf mu'tabar, masing-masing ada hujah lah.
orang yang pakai mazhab Bukhari ni, okey, Imam Bukhari berpandangan betul. Nabi kata begitu menunjukkan hak. Itu dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata hadis tu bukan menunjukkan hak. Kerana ada hadis yang lain. Walaupun lemah dia menunjukkan hak sampai ke situ. Jadi ni khilaf mu'tabar. Nasihat saya bila sebut khilaf mu'tabar jangan rasa kita seorang je betul. Jangan rasa orang lain yang salah, orang lain tak ikut hadis, orang lain tak ikut Nabi. Itu nasihat untuk diri saya lah. Dan insya-Allah kita bagi laluan azan dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah kita dah habis baca mukaddimah yang ditulis sendiri oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan insyaAllah seterusnya, mungkinlah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuklah dosa besar yang pertama, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira satu perbahasan yang pentinglah kita bahas tentang syirik kepada Allah Taala ni, kerana syirik ni dia lawan kepada Islam lah. Kita kata kalau syirik ni dia ada pembahagian dia. Dan kita akan detailkan pada pertemuan yang akan datang lah. Cuma secara umumnya bila sebut Islam, lawan dia kufur. Kufur ini berlaku dengan sebab syirik lah. Okey. Cuma pengalaman kalau dengan masa yang ada secara ringkas lah sebagai pengenalan. Mungkin pengalaman diri saya sendiri ataupun tuan-tuan. Seingat saya ni kita tahu kita Islam. Kita sebut nikmat Islam ni nikmat yang besar. Tapi kebanyakan daripada kita ni Islam sebab apa? Kita tahu lahir-lahirnya Islam. Kat pengenalan kita Islam.
Kita tak rasa sangat nikmat Islam tu. Sebab tu kita berbeza dengan para sahabat Nabi ni. Dia faham Islam sebab dia belajar. Sebab dengan ilmu dia kenal Islam tu. Dia tanya Nabi, Nabi syarah begini, Nabi kata begini, dia kenal Islam tu. Sebab tu dia orang ni bila sebut Islam, dia sanggup berjuang. Dia sanggup relakan nyawa dia, harta benda dan sebagainya. Itu sahabat Nabi. Cuma kita ni kata tu kita tak faham sangat Islam. Dan satu lagi kesilapan kita, seingat saya, dia sudut pengalaman saya sendiri lah. Kita kata tu Islam tu kita tak berapa faham dah. Lawan kepada Islam pun kita tak faham. Para ulama' kita sebut lama tuan-tuan. Kita nak kenal sesuatu hakikat tu tuan-tuan, kita kena belajar lawan dia. Kita nak ajar anak kita, okey besar. Oh besar lawan dia kecil, ada kecil. Nak kata lelaki, nak cakap pasal lelaki, adanya perempuan. Nak kata tinggi, adanya rendah. Setiap di atas dunia ni dia ada lawan dia. Begitulah kalau kita nak belajar sesuatu hakikat, kena belajar juga lawan dia. Nak kenal sunnah, kena belajar juga apakah lawan kepada sunnah. Nak kenal betul-betul Islam, kena belajar juga apakah itu lawan kepada Islam, iaitu pembatal Islam. Sebab tu ada ulama' karang satu kitab yang sangat cantik tuan-tuan, Pembatal Islam, Nawakidul Islam. Syarah panjang tuan-tuan, dan kita mungkin tak sempatlah kita nak belajar kitab tu. Cuma insya-Allah secara ringkas saya akan cuba detailkanlah perbahasan syirik ni. Kalau tak sempat satu pertemuan, dua pertemuan, kita akan fokus pada perbahasan syirik. Kerana orang ni dia tak sedar, dia ingat dia Islam, tak akan berlaku syirik. Dia datang ke masjid, dia ingat tak akan berlaku syirik. Dan yang terbaru tuan-tuan, saya ingat kita cukup kesal tuan-tuan, berlaku viral dalam 2-3 bulan ni lah tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan pun lihatlah video ni. Ada seorang ustaz, dia pakai serban, pakai jubah tuan-tuan. Kita sangat kesal dengan perkataan dia. Sebab dia ni public figure tuan-tuan. Dia kata apa? Berkenaan dengan tangkal ni. Dan sebab tu penting kita nak belajar pembatal Islam tu apa. Dia bila sebut tangkal ni kan, orang tanya dia. Sebab ustaz tu dia macam pakai gelang begitulah. Pada video yang lain dia jawab dah, dia pakai gelang ni sebab perubatan. Wallahualam. Seingat saya tak berapa kuatlah jawapan dia. Kerana gelang orang lelaki tak boleh pakai gelang kan. Tapi ada satu jawapan bila orang tanya tentang apa itu hukum tangkal. Orang nak kaitkan dengan dia pakai gelang tu lah. Dan seingat saya netizen Malaysia ni hebatlah tuan-tuan. Ustaz pun jadi emosi lah bila jawab tu. Kan netizen ni dia duduk serang-serang. Ustaz tu dia jawab begini tuan-tuan. Dia kata entah ni lebih kurang begitulah mafhum dia. Dia kata kalau kita ni hati kita ni betul-betul bergantung kepada Allah Ta'ala. Ada 1000 tangkal ke, ada berhala kat rumah kita ni, tak akan jadi syirik dia kata. Begitu tuan-tuan. Saya dengar terkejut tuan-tuan. Orang yang tak ada asas, dia akan rasa begini. Betul juga kalau hati ni bergantung pada Allah, tak jadi apa-apa dah yang lain. Tak. Dia bukan begitu. Sebab tu kalau kita tanya, kalau begitu, apa tujuan Nabi diutuskan? Kan antara tujuan utama Nabi diutuskan nak membanteraskan perkara-perkara ni lah tuan-tuan. Tangkal, azimat, kepercayaan karuk, mandi safar dan sebagainya. Nak membanteraskan berhala-berhala. Ini tujuan utama Nabi. Tapi sebenarnya perkataan ustaz ni tuan-tuan, saya ingat saya, sebab dia tak tarik balik tuan-tuan. Dia memang tak tarik balik, tak ada video yang terbaru dia tarik balik. Tapi perkataan dia ni jadi satu bola, jadi satu hujah yang besar kepada puak-puak batiniah ni. Batiniah ni apa kalau tuan-tuan yang kenal lah. Dia orang ni yang kata solat ni cukup dengan hati kan. Tak perlu solat ni praktikal, tak ada. Kalau hati baik tu, doa tu dah solat. Kalau tuan-tuan kenal kan. Ada yang di Malaysia juga yang dia duduk di luar negara tu. Macam-macam ada ajaran hari ni. Tapi apa yang ustaz tu sebut jadi bola tanggung kepada dia orang ni. Dia guna hujah ustaz tu. Dan kalau kita lihat bahaya perkataan ustaz ni, dia nak melahirkan orang-orang yang kita kata batiniah ni apa? Agama ni hati je. Amalan tak apa, yang kedua je. Tak buat pun tak apa, hati. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita kata ya, hati ni asas. Dia asas. Kalau hati baik, amalan kita baik. Tapi tak, agama dia tak tinggal. Dia mesti 3 ni sekali. Akidah, syariat ni apa? Syariat fiqh lah. Akidah, syariat, fiqh, amalan tu sekali lah. Akidah, syariat dan yang ketiga akhlak. Dia ni dia nak panggil akhlak saja, nak panggil hati saja. Sebab tu timbulnya tak payah solat, cukup dengan niat. Setiap perkataan kita ni dah menjadi doa. Itu bahaya tuan-tuan. Jangan terpengaruh dengan perkara ni. Dan kita kena pantaulah anak-anak kita. Kalau pendapat sebegini bahaya. Kita mungkin orang masjid, kita tak rasa sangat bahaya. Tapi kena pada anak-anak kita yang kita nak suruh solat pun 5 kali baru dia solat. Jumpa pendapat sebegini, dia terpengaruh tuan-tuan. Percaya saya tuan-tuan. Dan saya pun antara yang saya suka jugalah tengok di media sosial ni. Dia cakap apa ni, kita panggil puak-puak liberal zaman sekarang lah. Kita kata Mu'tazilah tak ada dah zaman sekarang ni. Tapi dia panggil Mu'tazilah moden ni, puak-puak liberal ni. Antaranya disebut apa? Hukum hudud kan. Dia kata hudud ni lah.
Dia hukum, dia sebut hudud, hukum daripada Allah Ta'ala jelas. Contoh potong tangan, dia kata tak relevan dah, bahaya perkataan dia. Boleh membawa kufur. Dia kata sekarang ni hukuman hudud tak relevan. Sebab apa dia kata? Sebab kalau hari ni kita potong tangan orang yang mencuri, hari ni tengok, teknologi boleh ganti semula tangan yang dipotong tadi. Maka tak tercapai dah maksud syarak tu. Syarak potong tangan, nak suruh orang jangan curi pula. Tapi bila hari ni kita kata potong tangan, ada tangan palsu pula, orang mencuri pula. Nampak tak? Sebab dia guna akal semata-mata. Dia guna akal semata-mata. Puak-puak ni bahaya tuan-tuan. Kena pantau anak-anak kita insya-Allah. Jadi antara yang penting lah, mungkin pengalaman diri saya, kita kena belajar juga lawan kepada Islam tu. Apakah itu pembatal Islam? Dan insya-Allah secara ringkas nanti kita akan masuk syirik ni dari pembahagian dia. Syirik yang besar, sembah berhala, mungkin kita tak buat. Tapi nak kena jaga-jaga dengan syirik yang kecil ni. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah